Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru di channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni video vlog lagi. So aku akan jalan, mungkin aku pergi Bukit Tinggi kot. So aku akan rakam video dulu. Nanti bila aku dah balik, baru aku akan share dengan korang pengalaman aku, apa yang aku nampak dan apa yang tak best dalam panjang perjalanan aku kat Genting ni lah. So let's go. Kami menanti Diva ni, siap. Ni Diva 2 orang. Kita akan jalan ke Bukit Tinggi. Nak lambat. So inilah dia tempat kita orang stay. Ada banyak benda pelik kat sini. So nanti aku akan share dengan korang. Okay guys, kita orang dah nak balik. Balik dia. Alright.
So ini last kita bersama nak hantar seorang ke airport. Lepas tu masing-masing bawa diri. Kalau ada gurauan yang terkasar menggores hati, aku minta maaf. Dari hati ke hati, apa dari hujung rambut ke hujung kaki. Sama je teman. Dabi. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, hari ni aku nak minta maaf dengan korang sebab kalau korang dengar suara aku tak jelas, itu kerana aku tak pakai apa-apa mic, aku tak pakai stand, aku tak pakai lighting. So mungkin gambar aku agak sedikit tak berapa best. And then kamera aku just letak macam ni je. Aku tak pakai mic. So aku dah cakap kuat dah ni. Hopefully korang dengar. Sekejap. Okay. So hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku pergi kat Genting tu, yang seperti vlog first korang tengok tu, and then vlog yang pertama tadi sebelum aku nak cerita ni. Okay, yang itu adalah hari yang seterusnya, and then kita orang pun check out. Okay. No. Yang ini, video yang tadi korang tengok ni adalah video hari kedua. Hari yang ketiga tu baru kita orang check out lah. So aku mixkan terus together dekat dalam satu video ni. And sekarang ni aku nak share dengan korang apa peristiwa yang terjadi dekat Genting. Sebelum aku cerita, aku nak beritahu dulu. First kali aku nak bagi tahu yang sebenarnya Genting ni best je. Okay, best je. Korang boleh je pergi jalan, jangan risau, tak ada apa yang menakutkan. Cuma aku share sebab aku nampak dan apa yang aku lalui. Okay, first day kita orang pergi, kalau korang nampak yang aku rakam video-video kat jalan tu kan, macam aku cakap sebelum ni, apa yang aku rakam adalah apa yang aku nampak. That's why aku rakam. Aku tak rakam kosong sebab aku nak buat vlog. Even aku letak lagu yang fine, bukan kosong semata-mata. And then aku letak part-part, ada video yang ada part dekat toilet ke apa, semua tu pun bukan sahaja aku letak, itu kerana ada kewujudan benda-benda tu Tapi sekiranya korang tak nampak, itu bukan kerana korang memang kena nampak. This is not wajib. Okay, jadi aku share ni aku yang nampak. So benda ni tak ada. Even kalau korang tak nampak pun itu normal. Sebab dalam rakaman tak semua benda boleh termasuk. Di mata aku kadang-kadang benda tu tak sepatutnya masuk pun aku boleh nampak. Kadang-kadang benda tu orang lain kata ada, aku tak nampak. So benda ni berlainan. Jadi korang kena faham lah. Bukan bererti kalau tak nampak tu macam okay tak ada, benda tu tak ada. Ataupun nak kata aku tipu ke terpulang lah kan. Tapi itulah dia cerita yang terjadi. Okay, first cerita yang aku nak sampaikan, masa perjalanan tu, keadaan di sekeliling jalan tu memang ada. Masa nak naik kat Genting tu pun ada something yang melintas. Tapi sebab bukan aku yang drive, aku okay sahaja. Kat Genting ni, to be honest, memang banyak sangat-sangat. Sebab salah satunya dia gunung. Dia lebih kurang Cameron. Tempat gunung-gunung, hutan kan. Memang tempat benda tu. Kalau korang tak nampak pun, korang mesti akan rasa kewujudan benda tu. Memang akan tahu sebab benda tu memang duduk dekat tempat yang macam tu lah. Jadi masa perjalanan tu Alhamdulillah tak ada apa-apa yang pelik, sehingga kan bila kita orang sampai dekat tempat kita orang nak tidur tu. Okay, kalau korang tengok kat vlog pertama yang aku buat first masuk tu kan, aku suruh orang lain masuk tu sebab masa tu pun aku macam dah terkejut sebab terlalu banyak. Aku tak tahulah sebelum ni, mungkin lepas je dibenarkan rentas negeri, mungkin semua hotel resort semua penuh. Tapi
still benda tu ada. Maksudnya tak, yalah mungkin semua orang dia macam nak baca ataupun nak buat apa-apa, nak renjes air Yasin ke apa dulu sebelum dia buat pembukaan kan. Mungkin ada orang, ada owner buat macam tu dan ada tempat tak buat macam tu. That's why benda tu masih ada. Dan kalau buat pun selang beberapa hari dia still ada, benda tu menyinggah. Jadi masa tu awal-awal tu memang dah ada. Kalau korang tengok video tu, aku tak tahulah korang feel something or not, tapi rumah yang kita orang duduk, apartment yang kita orang duduk tu memang banyak. Sehingga kan member aku yang tak boleh nampak ni pun nampak. Kakak aku pun sama. Ada satu part siang kita orang tengah lepak kat table, tengah borak-borak gelak-gelak macam tu. Sorry, siang ke malam? Aku tak ingat, tapi rasa mata tu macam terang lagi lah. Lepas tu ada satu pintu laundry tu, kat luar tu dia letak macam mesin basuh. Tiba-tiba lampu tau, dia macam ada lampu sekali macam tu terus tutup. Macam terkejut lah benda tu. Dan aku nampak, kakak aku nampak. Tapi yang membuatkan aku bersuara sebab kakak aku macam, dia macam tu tau. Lepas tu aku macam, tadi kau nampak ke? Dia macam tu, aku nampak. Lepas tu kita orang senyap sekejap. Member aku yang 2 orang lagi tu, dia duduk belah sini. So aku duduk dengan kakak aku kat sini. So kita orang lah yang nampak keadaan tu. Jadi orang tak nampak. Okay, lepas tu kalau korang perasan, aku ada buka almari kan. Dalam almari tu memang ada something yang tengah duduk bertenggek kat situ. Jadi masa tu, tapi sebab rupa dia kecil dan tak berapa mengerikan, aku okay. And aku terus tutup, aku baca Bismillah 5. Aku baca macam tu je waktu tu. Lepas tu korang nampak kan dekat background kawasan tingkap dia tu memang open. And then nampak view luar kan. Kat situ tak silap aku, tak tahulah college ke apa ke, tapi macam perumahan atau asrama ke apa tak tahu. Dekat situ nampak macam kosong. And aku rasa macam tak ada penghuni. Mungkin diorang cuti belum starting orang masuk ke apa ke, tak tahulah. Yang pasti dekat situ memang banyak yang lalu lintas dan ada juga jelmaan seperti pocong. Pocong ni bukan nama sebenar lah. Maksudnya aku nak senangkan korang faham supaya korang boleh imagine macam mana rupa yang ada. Aku terkejut sebab itu adalah salah satu rupa yang aku takut. So memang ada kat situ. Lepas tu ada jenis macam perempuan duduk bertenggek dekat tepi-tepi hujung. Malam kita orang stay tu, untuk pengetahuan korang, masa aku tidur malam tu, aku jenis yang kerap terjaga. Bukanlah kerap sangat macam orang berpenyakit tu, tak. Aku akan terjaga malam bila mana aku tertidur sebelum aku kencing. So bila aku terjaga malam tu, aku nak pergi toilet. Okay, lepas aku dah balik daripada toilet, aku nak tidur balik tu kan, masa tu lah aku diganggu. Maksudnya aku tidur, aku pandang kanan. Lepas tu kejap-kejap rasa tak selesa. Sebab jenis aku kadang kalau aku pandang kanan, aku pandang kiri kejap, lepas tu baru pandang depan. Masa nak pandang ke belah kiri tu, terus aku nampak sekejap sahaja satu jemaah perempuan yang rupa dia tak berapa nak best menghadap aku. So aku macam ni, sekejap aku macam terkejut, Allahu Akbar macam tu kan. Dia hilang macam tu je. Masa tu kawan aku tidur nyenyak. Tapi sebenarnya bila kita orang borak balik, kawan-kawan aku ni pun sebenarnya dia ada rasa yang tak best. And dia ada rasa sesuatu yang macam menyeramkan. Dan diorang sendiri pun ada juga terkena. Macam kawan aku, dia ada dengar suara gangguan yang sebegitu. Kalau tidak pun dia akan rasa seram sejuk. And kalau korang perasan lah kan, ada part yang aku ambil video dekat bahagian lot parking tu kan, dekat basement tu. Dekat situ masa kita orang nak turun and terus masuk ke lift tu, aku sempat dengar suara. Aku tak tahu korang boleh dengar ke tak kat video tu. Lepas tu aku rakam. Bila aku rakam, kelibat lembaga hitam melintas daripada ke situ. Dia terus pergi ke bahagian kereta, laju. Lepas tu terus ada satu suara dia bunyi macam kuat. Okay, dia macam tu kan, hujung-hujung tu dia lagi kuat sampai rasa macam bingit telinga. Tapi aku rasa yang lain tak dengar sebab benda tu macam sekali lalu je. Lepas tu masa kita orang naik atas, buka je lift tu kan, ada kawasan lapang kat tempat apartment aku duduk tu. Jadi dekat situ, atas, dekat koridor yang atas tu, ada satu perempuan. Dia, okay, kalau senang kata untuk korang faham lah, lebih kurang macam orang war-war kan, Lansway benda tu. Dia duduk dekat situ bertenggek, di tangan dia macam gini. Dia duduk macam bercangkung. Tapi aku tak apa perasan. Yang pasti aku nampaklah kuku dia panjang macam tu. Rupa dia macam ni, macam agak menakutkan lah. Dan aku macam, ya Allah Tuhanku, aku terus baca ayat kursi dah hati. Jalan-jalan buat tak nampak. Terus masuk dekat dalam apartment kita orang. Masa kita orang keluar, setiap kali kita orang keluar dan masuk apartment kita orang tu, mesti ada penghuni. Macam sebelum ni, kalau aku duduk kat mana-mana kan, contoh kalau aku masuk tu,
Dia dah ada. Lepas tu kita dah solat apa semua tu, dia hilang. And then kita keluar, masuk balik dia dah tak ada sebab dia hanya menyinggah. Tapi yang dekat situ, first masuk, kita dah solat apa semua, baca ayat-ayat Quran apa semua, dia hilang kejap. Kita keluar, kita balik dia ada lagi. Maknanya dia bukan datang sekadar datang singgah. Dia datang dan pergi, datang dan pergi, datang pergi, datang pergi. Macam tu. Mungkin laluan dia wallahu alam. Susah nak cakap sebab benda itulah yang aku nampak dekat apartment kita orang. Dan kalau ikutkan hari yang kedua tu, kita orang nak pergi Amber Court tau. Aku memang sangat-sangat nak pergi sebab orang memang selalu kata Amber Court ni adalah hotel yang paling seram dan paling berhantu. Aku nak pergi bukan sebab aku nak tengok hantu, aku nak cari benda tu, aku nak buat paranormal apa semua, tak. Aku nak pergi sebab orang cakap tempat tu berhantu dan aku nak tengok sendiri. Betul ke? Macam tu. Jadi sebenarnya aku bukanlah more tu nak masuk dalam, nak terjah apa semua, tak. Aku just nak tengok daripada luar lah macam mana, ada tak welcoming benda tu kan. So plan lah nak pergi. Tapi malangnya hari kedua tu cuaca sangat-sangat kabus and hujan lebat. So kita orang memang tak boleh nak naik tu. Tapi sampai dekat satu port bawah sebelum nak naik ke Amber Court tu, aku tak tahu sebelum nak naik ke atas tu, kan ada macam polis jaga, ada pondok polis, and then ada macam tutup sikit. So masa tu lah member aku ni, sebab member aku kan, kita orang kan 4 orang naik kereta kecil. So macam nak naik kat bukit tu macam problem lah bila kabus kan, tak nampak. So macam agak menyukarkan. Jadi kat situ aku pun tengok, aku ternampak daripada atas bukit tu nak turun, ada 4 orang tengah angkat keranda. Dia angkat keranda tu, dia bawa turun, dia pakai jubah warna putih, halus-halus je sama-sama. Muka tak berapa jelas nampak. Dia turun ke bawah. Masa tu hujan. Can you imagine hujan orang bawa macam tu? Memang benda tu jemaah lah, bukan orang lah kan. Aku cakap, okay, kenapa dah banyak jemaah, kenapa menyerupai seperti itu kan? Jadi okay gang, kita balik. Tak payahlah teruskan, kita pergi esok. Lepas tu member aku pun nak sedar hati, okay kita pergi esok, dia cakap macam tu. So kita orang pun balik lah, tak pergilah kat tempat tu. Jadi on the way nak balik tu pun macam-macam juga. Dan terus terang aku cakap, aku bukan nak kutuk, aku bukan nak jatuhkan mana-mana pihak, aku pun tak nak mention. Tetapi dekat Genting kau nak cari tempat makan yang clean and clear, susah. Sebenarnya bukan kat Genting je, sebenarnya banyak tempat pun memang susah untuk jumpa benda tu. Tapi yelah, orang kata kita tak ada pilihan, cuma kita banyak lebihkan tawakal je. Yang penting kita mulakan dengan bismillah. Makan tu start dengan bismillah. Itu selalu aku pesan. Sebab benda tu je lah yang boleh lindung kita. Kita mohon pada Allah je. Tak kisahlah sebesar apa pun ilmu yang dipakai, sekuat apa pun, dengan izin Allah, kalau benda tu menjadi. Kalau tak ada juga. So kita berserah sahajalah. Jadi kalau nak cerita pasal kedai makan, nak cari yang betul-betul real, tak ada, kosong, susah sangat. Zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Kalau orang rasa macam zaman sekarang ni moden, anda silap. Sebenarnya moden lebih banyak kepada arah itu daripada kita fikir zaman dulu. Sebab zaman dulu kan tak berapa terdedah dengan agama apa semua kan, kalau ikutkan logik. Tapi sekarang ni walaupun banyak je buku-buku, bantuan-bantuan untuk kita terus orang kata apa, pelajari agama, pasti ramai yang macam tu lah. Aku susah nak cakap, tapi macam tu lah, susah sikit lah nak cari kedai makan. Lepas tu hari seterusnya tu kita orang pergi kat Bukit Tinggi tu kan. Kita orang pergi kat tempat tu semua. Tempat tu kurang. Dekat Fraser Hills tu, aku tak tahulah kenapa, tapi tempat tu memang suram lah. Masa first sampai pun aku rakam toilet tau. Itulah benda yang pertama. Lepas parking, aku rakam toilet. Kenapa aku rakam kat situ? Sebab benda tu besar dekat bahagian tepi, and aku cuba untuk rakam. Di samping tu aku just tengok melalui kamera, aku tak tengok melalui luar. Jadi aku sama-sama je pada waktu tu, sebab dia berat ke real daripada dalam kamera. Tapi kat situ tempat tu aku tak tahu lah, dulu mungkin cantik lah, sekarang macam dah kurang sebab maybe tempat tu kan dah lama. Jadi waktu berjalan-jalan kat situ, macam tepi-tepi tu waktu tu kedai tak banyak buka tau. Tapi kat situ memang banyak, macam dia ada replika patung-patung tu kan. Kat situ ada yang di sebalik patung tu ada something yang duduk berdekat dengan patung tu. Sebab tu lah kita ni sebenarnya tak macam orang kata apa, tak digalakkan ada patung-patung apa semua tu kan. Sebab patung-patung ni benda-benda tu lagi suka duduk. Ada satu patung yang besi tu kan, benda tu duduk situ. Aku tak masukkan gambar dia dekat dalam ni. Aku tak ambil gambar, aku tak rakam sebab aku rasa seram pada waktu tu. Waktu aku tengok tu dia ada mata kat dalam, maksudnya dia macam hidup. That's why lah kalau korang perasan kan, tempat-tempat macam galeri ke apa ke, ada benda yang macam hidup, di mana benda tu menumpang tau. Sorry weh.
macam gambar tu ada yang, faham tak macam mana aku dah cakap kan? Gambar tu ada yang duduk dekat situ, benda tu bertompang kat situ. Sama juga macam patung replika apa-apa. Bila ada benda tu, macam mata aku sendiri, kalau aku tengok, yang itu yang membuatkan seram. Sebab kita, di mata orang lain nampak kosong, di mata aku dia nampak hidup. Sedangkan kita tahu itu replika. Bila replika nampak hidup, memang seram lah. Dia macam tak logik tapi kita rasa seram tu. So dekat situ memang banyak yang jenis macam tu. Lepas tu kat situ kan ada Starbucks. Masa tu member aku nak beli air. Okay, kita orang duduk situ. Tepi dia tu, kawasan nak ke bawah tu, dia macam ada satu perkampungan tau. Perkampungan yang di mana bukan dalam alam nyata kita ni. Aku tak tahu, aku malah nak cakap apa-apa. Yang korang pun tak payahlah komen-komen kalau korang nampak ke apa. Sebab kadang-kadang apa yang aku cerita dan apa yang aku baca komen-komen orang lain, yang orang kata, oh kat sini gini-gini, kat sini gini, banyak yang lari, banyak yang tak sama. Jadi aku tak nak iyakan, aku tak nak tidakkan. Mungkin di mata korang nampak seperti itu, tapi di mata aku tak ada. So aku tak nak mention benda tu, dan benda tu tak ada. So tak perlulah aku nak tokok tambah. Jadi perkampungan tu aku tak nak cakap perkampungan apa, sebab aku pun tak tahu kesahihannya itu perkampungan apa. So malas nak buat pandai. Jadi kat situ ada satu perkampungan. Benda-benda tu lah yang pasti, benda-benda tu je. Aku tak tahu jenis apa ke apa, sebab yelah kalau kita tahu pun benda ni mana ada jenis-jenis. Orang kita je yang letakkan kan. Jadi kat situ ada situ. Sebab tu lah tempat tu macam agak sedikit keras. Masa kita orang bergambar tu dekat tangga nak turun ke bawah tu pun sebenarnya pun ada. Dekat air yang telaga ke? Untuk wish apa-apa semua hajat kan. Kalau korang datang, ya Allah sorry aku tak silent sebab aku takut orang call. Kalau korang pergi sana, oh tiba-tiba terus sambung. Okay, kalau korang pergi sana, jangan baling shilling ke apa, make a wish ke apa. Sebab dalam telaga tu ada satu benda yang seperti, aku tak tahu lah nak cakap rupa dia macam mana, besar. Dia memang berpaut. Maksud tangan dia tu macam ni tau, dekat telaga tu. Dia macam macam tu. So bila kau baling-baling tu, dia ada kat bawah tu. Aku tak tahulah kalau macam ada orang buat wish kat situ, wish dia terhajati ke apa ke. Terhajati? Tertunai ke. Oh alam, yang pasti benda tu ada kat dalam tu lah. So tak payahlah. Kita pun Islam tak ada galakkan buat benda-benda macam, bukan tak digalakkan, memang tak ada pun istilah baling-baling make a wish semua tu kan. Just aku share macam tu je lah. Lepas tu kita orang keluar ambil gambar burung apa semua. Jadi kawasan tu memang biasa saja. Maksudnya ada kewujudan tu sebab tempat tu dah lama terbiar, and memang ada lah. Jadi itulah dia cerita sepanjang perjalanan aku. Cuma ada satu part tu lah dekat dalam rumah. Banyaknya terjadi kat dalam rumah sebab kita orang duduk situ kan. Malam tu masa aku pergi toilet, lepas tu telinga aku macam kena tiup macam dia tiup tu macam betul-betul masuk dalam telinga. So dia memang kacau. Sebab bukan aku je, kawan aku pun kena. Jadi benda tu memang ada. And kalau korang nak tahu, kawan aku yang ada tu sekali dengan kakak aku tu, itulah orang yang ada masa aku pergi camp. Camp belia ke aku cakap? Camp apa ke yang kita orang pergi camp, apa setiap camp ke, yang apa cerita yang aku pernah cerita dengan korang, kisah-kisah seram apa semua, ada orang lah yang banyak ada dengan aku dan lalui perkara yang sama. But sebelum ni, kisah-kisah sebelum ni diorang macam tak apa-apa nampak, tapi that time kita orang pergi Genting tu memang semua terkena. Okay guys, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ni. Sekiranya ada kesilapan dalam pembicaraan aku, ada terkasar bahasa, ada terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.